Okay, sekarang kita akan menjawab soalan-soalan yang berunsurkan Sentinel, okay? Repetition yang berkaitan dengan Sentinel. Okay, sebelum itu saya ulangi, Sentinel adalah satu keadaan di mana apabila kita masukkan value Sentinel di dalam programming kita, program akan berhenti mengira. Okay? Okay, contoh kita buat soalan ni. Okay? Soalan ni kata design an algorithm for a program that will accept a list of product price. Product price ni kita boleh anggap dia price sajalah. Okay, saya highlightkan dulu. Okay, sekarang input dia price. Okay, price from user and calculate total price. Bermaksud kita nak cari output dia total price. The process will continue until user enter value -1. Okay, value -1 menyebabkan program itu akan stop. Okay, program stop. Itu bermaksud -1 is a sentinel. Okay, jadi -1 ni adalah sentinel sebab apabila kita masukkan -1, program akan berhenti. Okay, total price ni output dan price ni adalah input. Okay, macam mana kita nak buat ayat dia? Okay, kita based on nota dalam nota kuliah. Kamu lihat nota kuliah slide 50. Kamu lihat di situ cara-cara menulis IPO untuk repetition yang ada sentinel. Jadi problem analysis, general format, sentinel control. Input tadi kita apa? Input kita adalah price. Output kita apa dia? Output kita total price. Jadi kita gunakan ayat ini, kita gunakan perkataan depannya repeat. Okay, input to output until. Okay, jadi kita ada repeat dengan until. Okay, conditionnya tadi adalah bila dah cecah -1. Okay, okay, mari kita susun ayat. Okay, IPO dia input dia adalah price. Proses dia adalah repeat. Okay, kita nak susun ayat. Repeat bagi saya sebab kita ada will accept a list of product price. Ini sebenarnya reading ni, dia baca. Okay, repeat reading price. Okay, and calculate total price. Okay, repeat reading. Okay, kita tak tahu berapa kali. Okay, salah satu daripada ciri-ciri sentinel ialah kita tidak tahu berapa kali dia buat looping. Kita tak tahu berapa kali dia buat repetition. Kita tak tahu. Okay, ini ciri-ciri bagi sentinel. Okay, repeat reading price and calculate total price until price equal to -1. Okay, kita kira, okay, kita baca price tadi dan kita kira total price sampailah price tadi kita tekan -1. Okay, jadi -1 apa kelas? -1 tadi adalah sentinel. Sentinel adalah keadaan di mana value yang kita masukkan itu menyebabkan program kita berhenti looping. Okay, jadi output dia apa? Output dia adalah total price. Okay. Okay, jadi apa yang kita nak belajar di sini ialah okay, perkataan repeat mesti ada di depan. Okay, kita ada perkataan until. Okay, yang belakang ni kamu letak dia punya sentinel.
Okay. Right. Sekarang ni kita nak buat pseudocode dia. Okay, pseudocode dia ada agak sedikit berlainan daripada repetition. Jadi kamu boleh tonton video ni berulang kali, okay, untuk kamu fahamkan untuk buat pseudocode dia. Okay. Okay, pertama sekali kelas macam biasa, kita buat start. Okay, ini semua orang faham. Okay, kita buat start. Ingat kita tidak boleh buat enter dahulu. Okay, macam repetition yang pakai counter control, kita tidak boleh buat enter. Sebab apa kelas? Sebab kita ada ni total. Okay, kita ada total. Ingat, bila ada total, kita dalam otak kita akan teringat satu rumus, iaitu rumus SN. Okay, rumus SN boleh jadi, okay, sum equal to sum plus nama variable yang kita nak tambah tu. Okay. Sum juga, okay, oleh kerana dia gunakan total, kita boleh gunakan total kat sini pun boleh, sama saja. Total equal to total plus variable. Okay, tak kisahlah kamu nak guna total pun boleh, kamu nak guna sum pun boleh. Okay, jadi di sini kita ada dua benda yang kita kena initialize. Okay, angkat sikit. Okay, sorry kelas, kita ada satu benda kita nak initialize, bukan dua. Price tidak dikira. Okay, kita kena initialize. Okay, tadi kita ada total ataupun kita ada sum. Let's say saya gunakan sum, sama saja. Kita kena initialize sum equal to 0. Okay, ingat ini adalah soalan sentinel. Soalan sentinel tiada counter. Untuk yang ini tiada counter, tapi ada juga soalan sentinel yang ada counter. Okay, kalau soalan tu tidak mengira average, okay, kalau soalan tu tidak mengira average, tidak perlu counter. Tetapi kalau soalan tu mengira average, dia kena counter. Okay, secara umumnya soalan sentinel tidak memerlukan counter. Tetapi ada certain soalan sentinel memerlukan counter. Okay, kita akan lihat kemudian. Okay, untuk kes yang pertama ni kita lihat soalan sentinel yang tidak memerlukan counter. Jadi kita tidak perlu initialize counter kat situ. Okay, counter apa tujuannya? Tujuan counter untuk mengira berapa pusingan. Okay, tetapi soalan sentinel seperti mana yang saya cakap tadi, mana kita tahu berapa pusingan? Pusingan ni infinity. Kita akan tekan sentinel supaya pusingan tu berhenti. Okay, kita tak tahu berapa pusingan. Okay, selepas initialize sum equal to 0, okay, kalau sebelum ni dalam counter control kamu terus buat while kan? Okay, kamu rujuk tutorial sebelum ini. Kalau counter control kena buat while. Tapi untuk sentinel kamu buat enter price. Buatnya bermaksud, okay, untuk price kali pertama, untuk price yang nombor 1, okay, bacaan pertama, kamu kena buat enter price di luar while, di atas while. Okay, enterprise. Okay, untuk kali pertama. Okay, kemudian baru kita buat while. Okay, while, okay, price is not equal to -1. Okay, apabila price tidak sama dengan sentinel. Bila dia tak sama dengan sentinel, looping itu akan berlaku. Okay, ataupun kamu kalau tengok dalam keyboard, tanda ni tak ada dalam keyboard. Apa kita nak gantikan dia macam mana? Kita nak gantikan dia tanda ni dengan tanda seruan dan equal. Jadi, okay, tanda ni boleh tulis dalam pseudocode dengan flowchart. Okay, tapi dalam coding nanti, okay, kamu gantikan dengan tanda seruan dan equal. Tanda seruan dan equal ni bermaksud not equal. Okay, ini maksudnya not equal.
Okay, harap ni semua faham lah. Ini benda baru sebab tanda not equal tiada dalam keyboard. Bila tak ada dalam keyboard, kamu kena ganti dengan tanda lain. So kita akan gantikan dengan tanda seruan dan equal. Tanda seruan dan equal bermaksud not equal. Okay, kamu boleh kekalkan tanda matematik not equal yang biasa tu, ataupun kamu buat tanda coding. Boleh di dalam pseudocode, boleh. Okay. Okay, selepas ini, okay, selepas kamu tulis price is not equal to Sentinel, okay, kamu tulis rumus SN. Tulis rumus SN dulu. Okay, ini step dia. Saya nak kamu hafal step ni kalau Sentinel. Jadi rumus SN adalah sum equal to sum plus, oleh kerana yang ditambah tu adalah price, kamu gantikan dengan perkataan price. Okay, kemudian baru kamu ambil enter price untuk kali kedua. Nampak? Di dalam Sentinel, kamu tulis enter price 2 kali. Satu di atas while, yang ini sebelum looping. Satu di dalam while, iaitu ketika looping. Okay, memang macam ni. Memang macam ni. Okay, kalau kamu tak buat style ni, kamu tak boleh buat programming dia. Okay, jadi apa yang kamu perlu hafal adalah, kalau soalan Sentinel, enter price ada 2 kali. Satu di atas while, satu di dalam while. Okay, tetapi nak tulis enter price ni mesti selepas tulis SN ni. Okay, SN ni rumus sum. Okay, lepas ni kita buat apa? Ada tak kita nak buat counter plus plus? Tak ada. Counter plus plus tak ada, tak wujud kat sini. Okay, sebab kita tak ada counter kat sini. So jangan kamu buat counter plus plus, sebab tak ada counter. Okay, kemudian kita end of while. Okay, selepas end of while, barulah kita cetak sum tadi. Kita cetak sum. Sum tu adalah total price lah. Okay, total price lah. Okay, selepas kita cetak ni, kita stop. Okay, saya ulang sekali lagi. Ini adalah soalan Sentinel. Okay, kalau kita lihat soalan Sentinel ini mencari total price. Bila ada perkataan total, dia berkait dengan rumus SN. Okay, kamu boleh gunakan rumus sum equal to sum plus variable, atau kamu boleh gunakan rumus total equal to total plus variable. Okay, caranya ialah, oleh kerana ada total atau ada sum, kamu kena initializekan sum tu equal to 0. The first thing kamu kena buat dalam pseudocode. Kemudian, oleh kerana ini soalan Sentinel, enterprise ada yang kali pertama. Okay, kamu kena tulis enterprise kali pertama. Enterprise kali pertama untuk soalan Sentinel berada di atas while. Okay, kemudian kita buat while price is not equal to Sentinel. Sentinel apa tadi? Sentinel adalah negative 1. Jadi price is not equal to negative 1. Okay, selagi price is not equal to negative 1, okay, sum equal to sum plus price akan berlaku. Okay, jadi saya highlightkan. Okay, benda Allah ni akan berlaku. Sum equal to sum plus price akan berlaku. Okay, buat dulu ni SN dulu. Baru kamu buat enterprise untuk kali kedua. Okay, kemudian end of while. Itu bermaksud selagi price tak tekan negatif 1, okay, dia pergi step seterusnya. Dia akan buat SN. Dan dia pergi step seterusnya. Kita kena masukkan price lagi sekali. Okay, kemudian habis. Okay, kita masukkan nombor yang kedua, price yang kedua. Okay, kalau price tu tidak sama dengan negatif 1, dia akan berlaku berpusing-pusing. Looping dia berapa kali kita tak tahu. Jadi kita boleh kata infinite looping yang kita boleh buat sampai bila-bila. Okay, right, dah habis pusingan ni. Kita nak matikan pusingan ni, kita kena tekan value Sentinel ni. Jadi value Sentinel ni negatif 1. Jadi kamu tekan negatif 1. Selepas kamu tekan negatif 1, okay, dia akan pergi kepada sum. Okay, bila kita
tekan Sentinel. Dalam kes ni, bila kita tekan price sama dengan negatif 1, dia akan pergi kepada print sum. Kemudian stop. Tak apa, saya akan tunjukkan program dia nanti. Kita buat dia punya flowchart. Flowchart dia. Macam mana flowchart untuk Sentinel? Kita mulakan dengan start. Tadi kita ada initialize sum equal to 0 atau total equal to 0. Up to you, kamu nak gunakan perkataan sum atau kamu nak gunakan perkataan total pun tak ada masalah. Saya nak gunakan sum. Selepas guna sum, ingat kita ada enterprise kali pertama. Kita buat enterprise. Ini enterprise kali pertama sebelum diamond. Ingat ya, ini soalan Sentinel ya. Dia agak berlainan sikit dengan soalan counter. Jadi kamu kena ingat step dia. Saya zoom out dulu. Kita nak bagi supaya kita dapat lihat keseluruhan flowchart. Nampak tak? Kita buat enterprise sebelum diamond. Jadi yang ini kita buat diamond. Diamondnya ialah price is not equal. Saya nak buat tanda ni pun boleh. Negative 1. Atau kamu nak buat tanda seruan yang ini tanda seruan dan juga equal tu pun boleh. Tak kisah, boleh. Sebab ni dalam lukisan flowchart dan dalam pseudocode, kamu nak guna mana-mana pun boleh. Tapi dalam coding kena guna tanda seruan dengan equal. Diamond ni, and then kita pergi true. True kita kena buat rumus SN dulu. Ingat step dia. Sum equal to sum plus price. Right. Kemudian kita tak ada counter. Ingat kita tak ada counter. So jangan buat C++, C equal to C minus plus 1. Tak boleh. Tak ada. So lepas ni kita buat enterprise untuk yang di dalam while. Lepas ini kamu pusing balik. Kemudian kita buat jalan false, di mana jalan false akan printkan sum. Sum ni mewakili total price. Printkan sum. Last sekali kita akan stop. Mungkin ada soalan kamu tanya, Sir, kenapa kita perlu ada dua enterprise? Enterprise di atas diamond dan enterprise di dalam diamond. Sebab soalan ni cari total price. Kamu perlukan enterprise untuk kali pertama sebab kamu nak simpan nilai pertama. Kalau kamu tak buat enterprise kali pertama, macam mana diamond ni nak tentukan price tidak sama dengan 1? Dia nak masukkan nilai apa? Contoh katakan saya padam. Saya ambil eraser ni. Saya padam enterprise ni. Terus daripada sum equal to 0, terus masuk price equal to negative 1. Persoalannya, macam mana dia tahu price equal to negative 1? Tak ada suruh masukkan price pun. Price tidak dimasukkan. Pengguna tak masukkan price. Tiba-tiba price not equal to negative 1. So macam mana dia nak nilai? Macam mana dia nak tahu jalan true dan false? Sebab tak ada price dimasukkan. Jadi kita perlu masukkan nilai price supaya diamond ni berlaku. Kalau tidak, diamond ni tidak boleh buat not equal to negative 1. Jadi kita perlulah tulis satu lagi enterprise di sini supaya diamond ni boleh buat perbandingan price yang dimasukkan.
Okey. Lihat ni. Ini enterprise kita letak di sini. Okey, faham kenapa kita perlukan enterprise sebelum diamond? Sebab price ni perlu dimasukkan nilai. Kalau tidak masukkan nilai, macam mana dia nak tahu true false? Okey. Okay, sekarang kita lihat programming dia. Saya dah siapkan programming dia. Okay, kalau kamu nampak di situ, okay, saya pergi viewkan dia punya. Mana dia punya line number? Okay, this one. Okay, lihat Mula-mula, okay, line 6 ni saya declare sum equal to 0. Ini initialize sum equal to 0. Dan saya gunakan pemboleh ubah price. Okay. Okay, kalau kamu nak try buat ni, kamu pausekan saya punya video dan kamu salin balik saya punya coding. Cuba kamu run dekat komputer kamu, okay? Okay, selepas saya initializekan sum equal to 0, okay, saya suruh masukkan enterprise. Ini enterprise yang kali pertama. Okay, yang ini bacalah. Yang next double tu. Okay, yang kedua baru saya buat diamond dia. Ni diamond lah, okay? Dalam diamond tu dia punya condition lah price is not equal to -1. Ini yang saya cakap, not equal tak ada dalam keyboard. Jadi kamu kena gantikan dengan tanda seruan equal. Ini bermaksud not equal. Okay, sebab dalam keyboard kita tak ada not equal. Okay, next, buat SN dahulu. Okay, sum equal to sum plus price. Okay, buat SN dahulu. Okay, kemudian kita buat enterprise kali kedua. Okay, enterprise kali kedua ni sebab kita nak tanya harga dia. Ni enterprise kali pertama, ini enterprise kali kedua, kali ketiga, kali keempat, hingga kali infinity. Okay, yang kali pertama ni wajib tulis. Okay, kemudian kita keluar daripada while, ni end of while, tanda ni end of while. Kemudian kita tuliskan total price dia berapa, kita ambil daripada sum. Okay, cuba lihat. Saya compile. Okay, saya run. Nampak ni. Okay, let's say saya nak buat RM3 campur RM4 campur RM5. Okay, kamu kira pakai jari. RM3 campur RM4 RM7. RM7 campur RM5 RM12. 3 campur 4 campur 5 Okay, kita dah kira manual, jawapan ni mesti 15. Sama tak kalau kita kira secara coding ataupun secara program? Okay, RM3, RM4, nampak? Dia berlaku. RM5. Okay, sekarang saya nak berhenti. Okay, saya nak buat 3 pusingan saja. Okay, sebab dalam Sentinel kita tak tahu berapa pusingan yang dia akan berpusing, kecuali kalau kita nak berhenti. Saya nak berhenti, saya tekan -1. Ini yang dimasukkan Sentinel. Bila saya tekan -1, dia berhenti dan dia terus kira total price. Nampak? Total price is 12. Okay, jadi kamu boleh masukkan berapa banyak pusingan sekalipun. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya nak berhenti, tekan -1. So kesemuanya ialah RM52. Jadi kita dah dapat kira SN dengan cara sains komputer. Okay, sum equal to sum plus variable. Untuk kes ni sum equal to sum plus price. Okay, ini cara-cara nak menggunakan Sentinel. Okay, kita akan lihat soalan seterusnya dalam klip video yang seterusnya.